Lah. Okey. Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya doakan semua penonton dan para pendengar sekalian dalam keadaan yang sihat, sejahtera, selamat daripada segala perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, jadi moderator untuk hari ini ialah saya, Muhammad Fauzan bin Abdul Manan, Penolong Mufti Unit Falak, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi pada hari ini kita akan membawakan seorang penceramah kita, iaitu Encik Syahrin. Yang mana Encik Syahrin ini, itu Encik Syahrin bin Ahmad, yang mana Encik Syahrin ini adalah seorang pemilik bagi syarikat Astrotech Consulting dan Service, dan juga merupakan seorang ahli jawatankuasa falak bagi wilayah persekutuan. Okey, jadi tajuk yang akan kita kongsikan pada hari ini adalah berkaitan dengan balai cerap. Jadi apakah fungsi balai cerap? Apakah dia punya cara-caranya? Okey, jadi setakat ini terdapat senarai balai cerap di Malaysia, itu seperti di Selangor, di Sabak Bernam, di Teluk Kemang, balai cerap Al-Khawarizmi, Syekh Tahir di Pulau Pinang, balai cerap Al-Biruni di Sabah, balai cerap Dato' Rawi di Kelantan, dan Encik Syahrin sendiri mempunyai balai cerapnya sendiri di Seri Damansara. Okey, walaupun begitu, kita daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, kita telah mendapat satu berita baik, yang mana Akhbar Utusan Melayu pada 4 Disember yang lalu telah mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju pembinaan balai cerap Labuan seluas 73 hektar yang dirancang 6 tahun lalu telah diluluskan. Jadi insya-Allah selepas ini Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan akan mempunyai balai cerapnya sendiri yang bertempat di Labuan. Okey, jadi Syahrin, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, Cik Syahrin. Jadi untuk seterusnya saya serahkanlah kepada Cik Syahrin untuk pembentangan pada hari ini. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada kita punya moderator pada pagi ini, Ustaz Fauzan, kepada rakan-rakan di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, dan juga kepada rakan-rakan semua di alam maya, dunia maya. Jadi alhamdulillah pagi ini saya telah diberi sedikit kata tanggungjawab untuk berbicara dalam webinar Mufti Falak, Bicara Falak, dengan satu tajuk yang sebenarnya saya suka baca di dalam kertas-kertas kerja, dan selalu mengikutilah perkembangan dalam dunia balai cerap dunia, sebab latar belakang saya adalah lebih kepada computer science. Jadi bila kita gabungkan teknologi komputer dengan balai cerap ni memang satu yang cukup mengujakan. Jadi bila dikumpul-kumpulkan maklumat selama beberapa hari lepas berkenaan dengan balai cerap dunia, saya dapati ada ada sedikit persamaan daripada segi cara kerja ataupun dari segi benda yang perlu ada dalam balai cerap. Kenapa perlunya ada balai cerap, semua macam tu kan. Jadi itulah saya cuba bincangkan hari ini. Walaupun tajuk dia punya bunyi dia tu macam lain macam kan, teknologi dan kajian terkini balai cerap seluruh dunia tu. Jadi nak cover seluruh dunia dalam masa 1 jam tu agak mencabar sikit. Jadi saya cuba pilih beberapa satu ataupun 2 balai cerap yang ada, kemudian kita cuba tengok, kita cuba bayangkan daripada sudut orang kata
signifikannya kan, dia punya apa tu pentingnya badai cerap dan benda-benda macam tu lah. Okay. Jadi itu yang diharapkan yang kita cuba bincang. Jadi sesiapa yang bagi pengikut yang sedang follow kita punya syarahan ni, kalau ada idea, ada soalan ataupun mungkin ada pendapat, mungkin kita boleh kongsikan nanti. Kita boleh sama-sama kumpul idea lah, insyaAllah. Dan mungkin idea tu kita boleh orang kata guna pakai untuk badai cerap yang ada, yang akan dibina oleh Pejabat Mufti Wilayah Setuan, insyaAllah di Labuan nanti kan. Okey, baik. Jadi kalau saya tunjuk di sini slide. Tak maaf jadi banyak sangat skrin ni, tak jumpa yang mana satu dia punya ni. Okey. Okey, jadi kalau kita lihat satu benda yang menarik kalau kita lihat tamadun dulu, tamadun macam ni lah, tamadun Greek ataupun lebih lama daripada itu kan. Balai cerap mereka tidak ada teropong, kan, tidak ada teleskop. Kita bayangkan balai cerap dia kena ada satu kubah, kena ada teleskop. Dia ada macam inilah. Ini bukan kubah lah, ini ada teleskop tapi bumbung bergerak. Dia boleh buka sliding. Tapi yang kita bayangkan macam tu dah berkubah. Siapa yang pernah pergi balai cerap di Selangor, Teluk Kemang, Melaka kan, di Langkawi kan, dia bentuk kubah. Tapi zaman dulu tidak ada benda tu. Jadi apa yang dia ada? Dia ada macam inilah, kalau kita lihat gambar ni, dia susun-susun batu. Ni susun batu. Monolitik lah, struktur yang batu yang empat segi, tapi dia ada susunan tertentu. Dia bukan macam yang campak-campak je lah. Dia tersusun. Jadi bila orang kaji kan, bila zaman sekarang lah, bila orang duk kaji, dia tengok ini adalah struktur ataupun bangunan zaman purba dulu, zaman dulu lagi, yes. Berapa tahun, kalau gambar ni adalah daripada Stonehenge dekat England yang dikatakan wujud 3,000 hingga 1,500 sebelum Masihi lagi kan, maknanya berapa ribu tahun, 5,000 tahun kalau kita lah daripada kira-kira sampai daripada hari ni 5,000 tahun dulu benda ni dah ada wujud. Cuma masalahnya kita tak tahu apa orang kata asal usul benda ni, siapa yang buat, kan, siapa yang mereka cipta ni. Dan bila dikaji-kaji, dia dapati bahawa satu benda yang menarik, susun atur batu-batu ni dia mengikut pergerakan objek-objek samawi. Objek samawi ni adalah objek-objek di langit. Dalam kes kita ni macam matahari, bulan, planet, bintang, benda-benda macam tu. Jadi bila dia orang kaji, dia tengok kan, batu ni pada tarikh ni matahari kat sini. Bila tarikh kemudian ni pula dia berada dekat batu yang sebelah sini pula. Jadi bila dia setahun kemudian dia berulang balik dah duduk situ je. Jadi bila dia berulang-ulang tu, jadi maknanya dia dapati bahawa kedudukan batu tu dia mengikut susunan pergerakan objek dekat langit. Jadi itu menarik, dia macam tandaan lah, macam kita lah kan. Kalau kita tengok bulan Januari matahari naik dekat belakang pokok kelapa belakang rumah tu. Tapi bila masuk bulan Jun dia dah pergi beranjak dekat belakang bukit sana. Bulan Januari tahun depan pergi balik belakang pokok kelapa sana. Dia macam tu lah. Duduk berulang-ulang macam tu. Jadi dalam kes ni dia guna tandaan batu. Jadi apabila dikajikan, dia dapati bahawa dia lebih kepada pengiraan untuk buat kalender. Kalender waktu kan. Jadi masa zaman dulu tu orang tidak menggunakan kalender yang kita guna sekarang. Jadi dia ada kalender, dia mungkin ada kalender sendiri. Dan kalender yang digunakan pada waktu itu bukanlah seperti macam Januari, Februari kan, Zulkaidah, Zulhijjah sekarang ni kan. Itu dah moden sikit. Zaman dulu dia menggunakan benda yang paling konsisten, yang tidak akan berubah daripada tahun ke tahun. Dia akan berubah daripada hari ke hari, tapi dalam setahun dia akan pergi balik. Dia pusing balik, konsisten. Jadi konsistensi objek-objek di langit inilah yang menyebabkan mereka membina benda-benda macam ni. Jadi ini adalah antara balai cerap. Bila boleh dikatakan balai cerap lah zaman dulu. Dan dalam tu tak ada teropong, semua tak ada lah, benda-benda macam tu tak ada. Jadi dia nampak agak kuno kan, tapi memanglah zaman dulu macam tu kan, macam mana kan. Jadi kalau kita tengok ada kawasan tamadun lain. Dia tamadun Babylon,
dia punya bangunan, dia ada satu jenis bangunan dipanggil sebagai ziggurats. Okay. Saya tak pasti sebutan betul ke tak, tapi ziggurats. Okay. Dia adalah satu bangunan je. Dia tidak ada macam peralatan, tidak ada apa, orang kata macam, yalah tempat nak mengira sudut ke apa benda ke tak ada. Dia macam bangunan saja, struktur saja kan. Dan dia macam seolah-olah macam nak kata bentuk piramid tak ada juga, tapi dia ada bentuk lah. Dan dipercayai bahawa yang ini juga, tamadun Babylon ni juga menggunakan kedudukan struktur bangunan yang ada ni untuk mengira kedudukan pergerakan matahari, bulan dan juga planet daripada orang kata segi-segi yang ada dekat situ kan. Kalau kita lihat dalam gambar ni kan, dia ada macam segi empat, segi-segi tu kan. Jadi itu mungkin kalau kita berdiri pada sudut tertentu, dia tengok oh macam gini kan punya kedudukan ni. Jadi ini adalah satu pattern yang menarik. Saya cuba kongsikan lagi satu ni, yang ini yang tadi tamadun Babylon, yang tadi sebelum tadi tu yang saya tunjuk slide sebelum tu adalah Stonehenge kan. Tamadun belah Eropah dululah. Yang Babylon ni pun dikatanya sekitar tahun 2200 hingga tahun 500 sebelum Masihi. Okey, lama dah tu. Ini lama. Dan tamadun Maya juga di Mexico pun ada juga bangunan dipanggil sebagai El Caracol. Tak tahu lah betul sebutannya kan, tapi El Caracol lah. Dia berbentuk kubah. Kan. Jadi dia menarik, dia berbentuk kubah macam seolah-olah kubah balai cerap moden sekarang. Cuma tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa dekat dalam bangunan tu, mungkin bawah kubah tu ada alat ke apa benda ke, tidak dijumpai benda tu kan. Tidak tak ada nampak lah saki-baki benda macam ada apa tu alat ke apa benda kan. Tapi yang menarik tu adalah bila dia orang duk kaji benda ni, El Caracol dia dapati bahawa pada certain sudut bangunan kubah ni, dia ikut penjajaran pergerakan planet Zuhrah, Venus. Pula dah. Kan yang tadi tu dia guna matahari, bulan semua kan, tapi kaum Maya ni dia punya kedudukan bangunan dia ikut kedudukan dia adalah dia punya certain angle tu di mana planet Venus berada pada bulan ni. Dia ikut penjajaran pergerakan planet Venus. Jadi apa hal pula dengan planet Venus ni kan? Apa kena mengena planet Venus ni dengan dia orang punya apa signifikan Venus ni dengan matahari, dengan bulan kan? Jadi mungkin ada yang mengatakan yang Venus ni adalah satu benda yang dipuja-puja oleh kaum Maya zaman dulu. Pasal Venus ni planet ni terang, planet Zuhrah ni terang. Dia adalah objek yang ketiga terang di langit selepas matahari, bulan, planet Venus nombor 3. Jadi Venus ni ataupun Zuhrah ni, planet Zuhrah ni memang tidak, kalau kita tengok kat langit, kalau kita tahulah waktu subuh atau waktu maghrib, kalau dia ada terang tu memang terang menerang, kita tahulah dia tu planet Venus. Tak boleh nak terkeliru. Jadi dia merupakan satu objek yang menarik yang digunakan oleh kaum Maya. Jadi bila dia tengok macam gini, dia kata menarik pula kan, tapi apakah signifikannya? Mungkin belum dijumpai lagi kan. Tapi dia tahu penjajaran ni ikut planet Zuhrah. Jadi mungkinlah ada di kalangan kita punya yang tengah follow chat ni kan, yang mungkin ada berpengetahuan dalam bidang sejarah kan, dalam bidang kajian sejarah tamadun-tamadun lama, mungkin boleh buat PhD kot untuk lihat macam manakah El Caracol daripada kaum Maya ni, apakah signifikannya daripada segi tamadun mereka kan. Apakah lagi ada tak selain daripada planet Zuhrah, ada tak planet benda lain yang dijajarkan berdasarkan bangunan tu. Kita tak tahulah kan. Jadi mungkin boleh buat PhD lah, tapi kena duduk Mexico lah. Tak boleh nak balik Malaysia. Pergi sana kena quarantine, balik sini kena quarantine juga kan. Tapi banyak benda sebenarnya. Jadi Venus kaum Maya dia guna struktur macam gini. Jadi bila dah macam modern sikit, kumpulan ahli astronomi daripada Greek ataupun yang ni nama dia Hipparchus okay.
Dia ada sebuah balai cerap dekat Kepulauan Rhodes, Rhode Island, pada tahun 150 sebelum Masihi lah. Jadi ini adalah dikatakan dipercayai adalah antara balai cerap yang pertama yang telah menggunakan alat untuk mengira kedudukan objek-objek kat langit dengan tepat. Dia ada alat. Yang tadi tu dia bangunan. Dia ada bangunan, batu, bangunan, kubah. Lepas tu, yalah bentuk-bentuk macam tu je kan. Tapi tidak ada alat. Jadi bila ahli sejarah duk kaji, dipercayai antara mungkinlah balai cerap yang terawal yang menggunakan peralatan. Kena ingat sini, dia ada point di sini. Dia ada bangunan tapi dia ada alat kat dalam tu. Jadi alat dalam tu, peralatan dalam tu digunakan dalam kes macam gini untuk mengira kedudukan position tepat objek-objek kat langit. Contohnya macam bintang, kedudukan bintang ni dekat sana pada tarikh ni berada dekat mana, pada tarikh ni berada dekat mana. Jadi dia follow. Kalau dia nak buat pengiraan yang tepat, jadi dia kena ada satu alat untuk kira dengan tepat. Dia bukan boleh agak-agak je. Macam kita lah, kalau kita tak reti, nampak apa tu planet Venus tu tinggi lah. Tinggi mana? Tinggi tu segalah. Segalah tu macam mana segalah tu kan? Segalah kadang-kadang ada galah pendek, ada galah panjang. Jadi alat galah tu adalah satu alat kiraan secara umum. Tapi kalau kita nak kira dengan tepat, dia kena ada alat yang lebih tepat. Kan? Jadi dalam kes macam gini, yang balai cerap yang siapa nama ni, Hipparchus ni lah, antara yang terawal dipercayai ada alat. Jadi dia menarik dia punya kajian itu, dan dia dapati bila dia tengok si Hipparchus ni lah, bila dia tengok bintang kemudian dia refer kepada sebuah buku kajian yang lama lah, yang sebelum zaman dia tu. Zaman dia tu ada catatan-catatan kedudukan bintang. Kemudian dia study balik bintang yang sama. Tapi dia tengok ada macam ralat sikit. Dia macam ada bergerak sikit lah. Ada orang kata teranjak sikit. Jadi daripada situ dia menemui sebuah fenomena dipanggil sebagai precession. Precession ni punya apa benda tau? Paksi bumi kita. Sekejap. Nak cari bumi. Mana bumi kat dalam ni? Tu sekejap. Ni adalah kelebihan dari balai cerap. Barang semua dekat sini. Okay. Katalah ni bumi. Okay. Paksi bumi kita, dia sengit. Okay. Dia sengit 23 darjah. Macam ni lah. Mana tandaan ni? Lebih kurang macam ni lah. Okay. Okeylah, nampak garisan ni. Dia sengit macam ni. 23 darjah. Tapi dia bukan 23 darjah dia sengit sini. Tapi dia bukan pandang situ saja. Dia kadang 23 darjah tu pun dia sengit berhana. 23 darjah juga. Tapi bila ada beberapa ribu tahun kemudian dia beranjak sini. Beranjak. Dia pusing macam tu. Tapi sengit dia masih lagi 23.4 darjah. 23 darjah, 23.4 darjah. Lebih kurang macam tu lah. Dia sengit macam tu juga. Cuma dia beralih, beranjak. Itu dipanggil sebagai precession. Kan? Jadi precession ni dijumpai setelah dia ni, si Hipparchus ni, dia duk study bintang, dia tengok refer buku lama, ada perubahan. Jadi barulah orang zaman tu dia dapati, dia menemui fenomena macam ini. Paksi bumi yang beralih. Kena faham, jangan nak viral duk tak tentu arah. Bukan pasal paksi bumi ni beralih, tengah terbalik utara pergi selatan ke apa benda ke. Sengit bumi tu, paksi yang sengit ni, okay, dia kadang dia tunjuk berhana, macam dia. Dia macam tu. Tapi dia masih lagi 23.4 darjah. Okay. Jadi itulah yang something yang orang kata menarik. Okay. Dan pentingnya ada balai cerap. Okay. Kalau tidak ada balai cerap, takkan dia nak mengangkut benda, ini gambar lah, ini seperti gambar yang dia katakan zaman Hipparchus ni lah alat-alat dia lah. Okay. Takkan dia tiap-tiap malam duduk mengangkut daripada rumah dia, kena letak dekat dia punya depan rumah ada pasang alat, lepas tu simpan balik. Jenuh lah kerja dia kan. Tapi bila dia ada satu facility balai cerap yang permanent, alat semua dah ada kat situ,
baru dah senang dia buat kajian. Jadi itu antara penting, kepentingan badan cerap. Itu macam rumah ni kan. Rumah saya ni badan cerap ni. Okay. Antara kelebihan dia adalah dulu, kalau siapa boleh nampak dalam ni teropong ni berat. Okay. Teropong ni memang saya gunakan untuk mencerap. Kalau sebelum ada badan cerap ni, bila dah habis cerap, duduk dalam bilik, duduk dalam kotak. Bila malam tu langit cantik, duduk mengangkut kotak tu pergi depan rumah, pasang. Okay. Bila pasang, 15 minit, gerbak, lepas tu berawan. Kan berawan. Kita pun duduk tunggulah awan. Tunggu sejam. Berawan lah. Simpan balik. Simpan masuk dalam rumah. Awan tak ada pula. Cantik pula langit. Dia pusing-pusing macam tu. Jadi penat. Kan? Jadi bila dah ada balai cerap yang kata khas seperti macam ini, teleskop yang kita gunakan, teropong yang kita gunakan memang permanent dekat sini. Kedudukan arah teleskop ni pun memang dah dijajarkan ikut arah utara, ikut kedudukan yang betul. Dia tak payah nak alih-alih dah. Itu sebabnya kalau orang datang sini, orang tanya kenapa letak teropong ni kat sini, kenapa tak letak kat tengah-tengah? Kan? Ada sebabnya kat sini. Dan kenapa pula teropong ni dia sengit ke sana, kenapa tak sengit macam ni? Kan? Tak sepah ke orang kata? Kan? Bukan pasal sepah tak sepah. Dia pasal ada kedudukan dia. Jadi kedudukan itulah yang membantu kita buat cerapan secara konsisten tiap-tiap hari. Mudah-mudah kerja. Memudahkan kerja kita. Ya, siapa-siapa yang kita ada banyak balai cerap kat Malaysia, lepas tu ramai yang ada balai cerap persendirian kat rumah kan. Bolehlah kita boleh nampak dia punya kelebihan dia. Okay? Okay, jadi yang ni Hipparchus cerita. Okay, jadi saya tengok slide kita kan. Okay, jadi ada orang tanya, kalau gini apakah signifikan ataupun tamadun Islam kan yang 1000 tahun dekat Baghdad kan, dekat Spanyol, zaman-zaman tu lah kan, apakah signifikan dia? Jadi ini yang telah memang diiktiraf oleh saintis seluruh dunia, ahli sejarawan seluruh dunia yang mengatakan bahawa balai cerap moden sekarang sebenarnya adalah hasil daripada orang kata predecessor, yang telah yang dapat idea daripada balai cerap tamadun Islam yang masa dekat Baghdad, dekat Iran, yang dia bina balai cerap tu kan. Sebabnya pada ketika zaman itu, zaman kegemilangan Islam, ilmu falak telah dikaji dengan begitu luas kan. Diorang bina balai cerap ni begitu tersusun dia punya, daripada segi yang kata struktur bangunannya, daripada segi cara kerja di dalam balai cerap tu, mencerap dia macam mana, dia ada katalog yang begitu kemas. Ni kan. Jadi bila macam itulah yang kata satu kata semangat yang mereka ambil untuk membina balai cerap moden sekarang. Pasal balai cerap ni bila kita nak buat kerja kan, dia tak boleh berserabut. Kan dia tak boleh bersepah, mana aku letak pensel malam ni, contoh macam tu lah kan. Jadi dia kena ada tersusun tempat-tempat dia. Ini adalah jadual buku-buku ni, apakah kajian-kajian dia. Jadi balai cerap yang dibina oleh yang tamadun Islam yang dekat Iran, apa nama dia saya tak ingat, telah dibina begitu cantik susunan dia tu. Jadi itu kita kena faham, okay? Ini dekat Iran tu dibina dekat Baghdad pada kurun ke-9 ke kurun ke-10. Tu tahun bila? Pada tahun ke-20. Pada tahun ke-900 ni, tahun 800, 900 lah, time macam tu lah. Okay. Jadi kalau kita lihat ni di Parsi, okay. Nasir Ad-Din At-Tusi, balai cerap dia adalah antara balai cerap yang dibina dekat Iran tak silap, dekat Iran, dekat Maraga Iran, di mana digunakan balai cerap tu untuk mengajar orang berkenaan dengan ilmu falak, ilmu astronomi, okay? Cara nak menggunakan astrolab. Kalau kita boleh alihkan dalam gambar ni lah. Gambar ni menunjukkan suasana dalam balai cerap tu. Jadi kalau kita dapati di sini bahawa balai cerap ni bukan setakat tempat buat kajian, okay? Balai cerap ni juga harus dijadikan sebagai tempat di mana ilmu dikumpul dan disebarkan. Ilmu dikumpul, dikaji dan disebarkan. Dikumpul, dikaji, disebarkan. Jadi tempat ilmiah, tempat satu lokasi yang begitu kaya dengan
kajian ataupun pengumpulan ilmu, kemudian dia ada buat kelas-kelas dia kan. Jadi seharusnya lah, kalau kita ada balai cerap kat Malaysia, yang kita ada banyak balai cerap kat Malaysia ni, kita kena raikan fasiliti balai cerap tu. Di mana balai cerap tu bukan sekarang untuk orang datang teropong tengok planet Venus, tengok planet Saturn, cantiknya gelang, lepas tu ambil gambar, lepas tu balik kan. Dia habis kat situ je. Jadi seharusnya dia ada dia punya follow up orang kata apa benda, apa yang dia dah kaji, apa yang dia nampak kan. Kena ada orang yang duk guide. Kita kena guide orang yang datang, apa yang dia tengok tu bagi dia faham. Itu penting. Okay. Jadi saya tengok sekali yang paling best ni adalah paling produktif Ulu Beg disemarkan pada tahun 1420. Okay. Ini adalah yang dibina oleh Ulu Beg yang membina sebuah balai cerap, tapi dia tidak ada alat. Tidak ada alat teleskop. Kena ingat alat mula-mula dia ada balai cerap tapi tak ada alat. Kemudian dia ada zaman ada balai cerap dan ada alat, tapi alat tu bukan teleskop. Kan dia ada macam astrolab, benda-benda macam tu lah. And then dia ada sebuah balai cerap yang dibina oleh Ulu Beg ni. Dia ada satu macam dia panggil sebagai apa? Kuadran. Satu kuadran. Kuadran ni suku bulatan. Okay, dia macam siapa yang tahu rubuk Mujayab tu kan, dia itu rubuk suku bulatan. Okay, satu suku bulatan. Dia ada tandaan-tandaan tu. Jadi kalau katakan daripada bintang kat langit tu dia tengok, dia menggunakan alat besi ke apa benda ke, dia tengok berapakah kedudukan, ketinggian dia. Contohlah ada dia punya tandaan-tandaan kalau boleh nampak dalam gambar ni lah. Jadi tandaan-tandaan tu dibina di atas sebuah kuadran gergasi dekat Ulu Beg ni. Ni kalau tak silap ni adalah antara alat kuadran yang besar lah, yang paling besar dibina oleh balai cerap yang terdahulu tu. Okay. Jadi dia punya kepentingan ni kalau orang nak fikir, orang tanya kan, apa guna buat besar-besar? Buatlah kecil-kecil. Senang simpan dalam poket ke, bawa balik rumah ke, contoh macam tu. Kenapa nak buat sebesar-besar bangunan? Kan kuadran ni kan. Kita kena faham, lagi besar kita punya alat kiraan kita tu, lagi jitu kita punya hasil kiraan kita tu. Contohlah, kita ada ruler kan. Ini pun tak tahu mana ruler tu. Kita ada ruler sentimeter, lepas tu kita ada milimeter. Kan, kecil-kecil kan. Tapi kalau kita ada kalau kita nak guna ruler tu untuk kira kedudukan langit, kita punya kejituan tu hanya milimeter, 1 milimeter. Contoh tu kan. Tapi kalau kita ada sebuah ruler yang besar, sedikit anjak bintang tu teranjak sikit, kita nampak dia buas sikit dah. Nampak perubahannya pada kita punya skala yang telah dibesarkan. Dan jadi 1 meter tu, 1 mm tu mungkin boleh dibagi pada 10 lagi. Kan contoh macam tu. Jadi lagi jitu, lagi besar, lagi precise dia punya kiraan dia. Jadi mungkin yang dibina oleh Ulu Beg ni memang dia bila dia fikir kan, kalau dia buat kajian, kena buat something yang besar, yang kiraan tu lebih accurate. Jadi itu ada dia punya sebab-sebab tu. Jadi menarik lah kan. Saya pun tak berpeluang nak pergi kat sini kan. Tapi tak tahulah, mungkin satu hari nanti kan bila COVID dah tak ada, kita boleh buat lagi lawatan kot. Kan kita pergi melawat ke Ulu Beg, dan melawat Ulu Beg dan kita tengok macam mana dia orang bangun fasiliti lama, dia boleh buat balai cerap macam ini kan. Kita kena menarik, kita kena belajar sejarah, dan kita kena belajar dalam kes macam ni. Hari ni saya nak cakap, kita belajar sejarah dan kita belajar yang moden. Kita nampak dia punya hubung kait dia macam mana. Itu penting tu. Kita jangan belajar sejarah aja, moden kita buang. Tak boleh. Kita ketinggalan banyak nanti. Okey, baik. Zaman Eropah kan, bila dia orang Eropah dah mula menghancurkan Tamadun Islam kan. Dia curi segala maklumat yang ada semua tu. Tapi dia masih lagi menggunakan semangat yang ada dalam Tamadun Islam terdahulu untuk membina balai cerap, kiraan yang lebih accurate kan. Benda-benda macam tu telah diguna pakai. Jadi dia orang tak boleh lari. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, balai cerap moden adalah daripada sumbangan ataupun daripada sumbangan yang telah dibina oleh balai cerap Tamadun Islam. Tamadun Islam punya balai cerap tu adalah sebagai satu baseline
untuk membina bala cerap moden. Okay. Jadi dia kena faham tu. Ni yang ni bangunan bala cerap Tycho Brahe ni dekat Pulau Haven, dekat Denmark, dekat Belanda, okay. Jadi dia dah moden lah. Okay, jadi kita tengok di sini. Mungkin jadi bagi-bagi yang mereka yang masuk dalam chat tu kan, sesiapa yang ada soalan nak menyampuk pun boleh juga kan, saya boleh tolong jawab lah sekali-sekala. Okay. Jadi Galileo Galilei adalah orang yang pertama. Galileo ni adalah orang Itali, saintis Itali. Dia adalah orang yang pertama menggunakan teleskop optik yang guna lens untuk kaji benda kat langit. Saya rasa saya pernah terbaca dia bukanlah orang yang pertama mencipta teleskop, tapi dialah orang yang pertama menggunakan teleskop tengok benda kat langit. Sebelum tu mungkin orang guna teleskop, dia tengok benda lain. Nak pergi serang orang ke, dia tengok benda kat bawah aja. Tapi dia ni lah yang dalam kajian sejarah yang menunjukkan bahawa dialah yang pertama menghalakan teleskop ni pergi tengok benda kat langit. Kan bila dia tengok benda kat langit tu yang dia jumpa macam-macam. Mustari punya bulan, planet Zuhal ada gelang. Okay. Jadi inilah permulaan penggunaan alat optik seperti teleskop untuk kajian benda-benda kat langit. Jadi macam inilah sekarang ni zaman moden ni guna teleskop macam gini. Teleskop dia macam gitu je, macam apa benda nak panggil lah. Macam buluh je kan. Boleh juga kan kita buat pertandingan teleskop buluh kot. Teleskop buluh. Tapi teleskop buluh yang berfungsi. Yang teleskop buluh tak berfungsi kan. Dia kena letak kantar semua ni kan. Mana tahu kan kita boleh jual dia sebagai alat artifak kan. Contoh. Okay. Saja bagi idea kan. Cari duit lebih. Okay. Jadi bila kita tengok antara bala cerap yang lepas Galileo tu kan, dia punya teleskop ini bukan jenis teleskop yang duk hala kiri kanan atas bawah mengular kiri kanan, tak ada tau. Dia hanya tengok dia punya pergerakan atas bawah aja, atas bawah gitu je. Dia tak tengok barat, tak tengok timur, tapi dia bergerak atas bawah daripada garisan utara sampai ke selatan. Utara selatan, ke situ je. Jadi rupanya dipanggil teleskop ni sebagai teleskop meridian. Meridian ni adalah istilah yang menunjukkan garisan yang menyambungkan titik utara naik atas kepala sampai ke atas kepala kita, zenith, zawal, sampai ke titik selatan. Di mana kalau bintang melintas naik sebelah timur kan. Timur naik atas kepala, itu langit timur. Bila dia pergi ke barat, ini langit barat. Yang membahagikan timur dan barat tu garisan meridian. Okay. Ketika itulah kita boleh kira secara exact kalau bintang tu bergerak kat situ pada tarikh sekian-sekian, pukul sekian-sekian, tahun depan, by right, dia kena lintas kat situ juga, waktu yang sama juga. Kalau ada perubahan, bermaksud mungkin kiraan kita salah ataupun mungkin kiraan putaran bumi kita sebelum tu ada sedikit ralat. Ataupun berubah ke contohlah kan, kita tak tahu kan. Jadi apakah point of reference kita untuk mengetahui bahawa putaran bumi ni accurate ke tak accurate? Paling tepat bintang kat langit. Pasal bintang walaupun dia bergerak tu disebabkan putaran bumi. Dan walaupun bintang dengan bintang tu bergerak antara satu sama lain dekat angkasa lepas, pergerakan tu terlampau sedikit. Dalam masa umur macam 30-40 tahun memang kita tak nampak perbezaan dia sangat. Okay. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai satu reference point. Ini penting tau benda kat langit ni. Jadi kita jangan duk harapkan apa waste kita tu je. Waste tu adalah satellite. Satellite kalau habis bateri, habis waste kita, tak jumpa jalan balik. Contoh kan. Tapi kalau bintang tak ada guna bateri, tak ada apa. Matahari tak guna bateri apa. Dia ada kat langit. Kita gunakan tu, itulah kiraan paling tepat. Siapa yang pernah tengok hilal, pernah tengok anak bulan kan. Dia orang pasang teodolite, okay. Dia punya reference dia apa? Reference dia adalah satu reference yang dekat bumi lah, batu ke apa benda ke. Satu lagi reference adalah matahari. Kan? Lepas kita tahu kiraan pergerakan matahari tu sekian-sekian kat situ. Jadi itulah titik kita tu. Okay. Sekejap. Yang ni salah satu teleskop persendirian yang paling besar yang pernah dicipta oleh orang persendirian ni, orang England ni, William Herschel. Teleskop ni panjang dia 17 meter. Ya Allah. Kita boleh tengok itu rumah dia tu. Rumah. Kita bayangkan itu rumah setingkat. Setingkat kot tu. Okay. Tapi panjang teleskop tu 17 meter. So, panjang-panjang tu. Kemudian cermin teleskop tu 48 inci.
Kita bayangkan kalau kita ada 12 inci, 12, 24, 36, 48. Itulah besar cermin dia. Okay. Panjang teleskop tu 17 meter. Oh kan. Dia bina ni dia nak buat banyak kajian lah. Dia adalah antara orang yang rajin duk teropong kat langit lah. Tapi saya pernah ternampak ada gambar yang dia lukis. Dia orang nak alihkan pergerakan teropong tu, dia ada roda tu. Dia kena ramai-ramai tolak. Kan. Jadi maknanya pegawai falak zaman dulu tu ramai. Kerja dia tolak teropong. Dia tolak teropong je kan. Jadi menakjubkan lah macam mana kita boleh bayangkan dia boleh bina macam ni kan. Tapi itu zaman teknologi dulu lah. Okay. Macam mana dia buat teleskop. InsyaAllah. Okay. Okay, dia macam teleskop Docksonian, betul lah. Okay, jadi ni kita dah masuk modern sikit. Okay, ini kita modern, saya ada beberapa bayi cerap saya nak kongsi lah, tak banyak lah. Tapi yang ni gambar bulat-bulat ni, kalau siapa yang masuk dekat, saya nampak saya ambil ni gambar ni dekat Wikipedia largest observatory telescope in the world. Dia ada gambar ni, boleh download lah. Dia resolution ni tinggi sebenarnya. Okay. Saya cuba zoom, boleh nampak ke tak? Saya cuba zoomkan. Boleh tak zoom? Tak jumpa zoom dia, tak apalah. Okay. Jadi di sini lah. Okay. Dia punya yang bulat-bulat ni, ini adalah saiz cermin. Okay. Ya Allah. Sudah. Tak maaf salah tekan. Okay. Jadi yang bulat-bulat ni adalah saiz cermin teleskop. Cermin balai cerap tu lah, cermin teropong tu lah. Jadi bila kita tengok teleskop Hubble ni kat bawah ni, siapa yang boleh nampak? Saya gerakkan mouse kat bawah, sebelah penjuru kiri bawah ni. Itulah saiz teleskop Hubble. Teleskop Hubble yang terapung kat angkasa lepas tu. Okay. Kecil je, dia tak besar pun. Okay. Selalu kalau saya pernah buat quiz, apakah teleskop paling besar di dunia? Ramai jawab teleskop Hubble. Pasal Hubble tu memang paling popular lah. Okay. Tapi sebenarnya dia kecil. Kita tak boleh bina balai cerap besar macam gini letak angkasa lepas. Jangan main-main. Okay. Dia memang nak lancarkan pun satu hal juga kan. Lepas tu nak maintain kedudukan dia tu, banyak kerja lah. Jadi apa yang dia kata, tak apalah, kita buat teleskop kecil, hantar angkasa lepas. Sekurang-kurangnya adalah teropong kecil kat atas udara kita. Jadi banyak teleskop baru ni tau, yang ada yang besar-besar ni. Contohnya macam Very Large Telescope ni, saya ada bincang lagi. Very Large Telescope, nama dia pun macam kelakar je. Very Large Telescope, VLT. Ada teleskop yang bersaiz 8 meter cermin dia. Ada 4 teleskop bersaiz 8 meter setiap satu teleskop. Dia susun. Nanti saya ada gambar. Okay? Jadi ada lagi baru dia bina, Extremely Large Telescope. Nama dia sekati je dia boleh letak nama dia kan. Dia ni Very Large Telescope. Yang ni ada Extremely Large Telescope. Kan. Jadi ini dikatanya akan mula pembinaan pada tahun 2025. Jadi kita tak tahu lah macam mana dekat Chile, dekat pergunungan Chile. Jadi kita tak pasti sama ada dia lepas ke tak lah. Okay. Kalau kita boleh lihat dekat penjuru kanan bawah ni, dia nampak ada satu titik tu. Siapa tengok dalam skrin komputer boleh nampak kot. Itu saiz manusia, orang. Itulah besar saiz orang berbanding dengan cermin dia. Okay. Yang kat bawah ni, yang hijau tu tenis court, yang sebelah ni basketball. Kan. Jadi kita boleh bayangkan betapa besarnya cermin yang ada ni lah. Yang belakang ni, dia sepatutnya ada tulis nama lah. Yang warna kelabu belakang ni adalah sebuah lagi teleskop idaman dia orang nak bina. Nama dia lagi kelakar. Overwhelming Large Telescope. Tapi rasanya benda tu dah, dia tak bina kot, dia cancel rasanya. Memang nak membina cermin besar macam tu hampir mustahil. Okay. Cuba kita lihat Teropong-teropong ni, cermin dia sekeping je. Okay. Tapi bila dia buat cermin yang besar macam tu, cermin tu berat. Jadi dia akan mendap. Dia tak boleh maintain bentuk dia akan berlendut ke, dia sengit. Pasal dia berat, cermin ni berat. Jadi teropong-teropong yang baru ni semua, yang model sekarang ni, dia guna apa? Cermin berbentuk segmen. Berbentuk segi 1, 2, 3, segi 6.
bentuk cermin kecil-kecil berbentuk segi enam dan digabung-gabungkan jadi sebuah cermin yang besar. Okay. Jadi bayangkan dia punya teknologi sekarang ni. Pasal kita bila guna cermin, dia kena cahaya masuk, cermin tu kena tumpu kan. Tapi kalau kita ada banyak cermin yang kecil-kecil, dia kena design dekat bawah cermin tu, dipanggil sebagai dipanggil actuator. Alat yang kena gerak-gerakkan cermin-cermin yang banyak tu supaya semua tu menumpu pada titik yang sama. Jadi jumlah semua cahaya tu seolah-olah sebuah cermin yang besar. Itu teknologi kejuruteraan. Jadi yang bina balai cerap ni, bina cermin ni bukannya ahli falak, bukan ahli astronomer, dia adalah jurutera, engineer. Jadi siapa-siapa yang minat astronomi tapi nak cari kerja tak jumpa, tak payah jadi astronomer, jadi jurutera bina balai cerap. Boleh juga. Boleh, kita banyak benda kita boleh masuk. Okay? Jadi kita tengok ni besar-besar ni kan. Jadi tunjuk yang satu yang besar ni. Okay, jadi sebelum tu saya ada cerita sedih dekat Mount Stromlo. Itu cerita sedih yang balai cerap yang dekat apa tu? Arecibo, radio teleskop yang telah apa tu dah uzur sangat, putus dia punya tali dia kan, dah habis dah, hancur. Tapi dalam dekat Australia ni ada sebuah balai cerap nama dia Mount Stromlo. Dibina pada tahun 24. Kemudian dia buat kajian pada tahun 40-an. Kemudian bila tahun 50-an tu masalah pula. Pasal dia berada dekat sebuah bandar Canberra. Jadi bila dah tahun 50-an, 60-an tu banyak cahaya dekat Canberra tu. Jadi dia ada pencemaran cahaya. Jadi dia dah ubah ke tempat lain. Okay? Dia punya kajian, pusat kajian astronomer ni dipindahkan ke Siding Spring Observatory dekat tempat lain lah. Tempat tu saya dah pergi. Jadi tapi saya tak sempat nak cerita ni. Mungkin sesi lain kot. Okay? Jadi dia bina macam tu. Okay? Jadi ini adalah antara balai cerap terawal dekat Australia. Cuma kesnya adalah pada tahun 2003 berlaku bushfire kan. Australia ni kan tiap-tiap tahun terbakar je kerja dia orang kan. Pasal dia kering. Negara dia besar, kering. Jadi terbakar je kerja. Bila masuk ujung tahun ni, tengoklah nanti. Dia musim panas, dia punya panas melampau. Terbakar dan Mount Stromlo ni, balai cerap ni terbakar. Dan dia memusnahkan semua 5 teleskop yang ada dekat kawasan tu. Balai cerap Mount Stromlo ni, kalau tak silap dia ada banyak teleskop yang kubah-kubah dia ada 5. Jadi semua 5 tu habis musnah. Okay? Dan kalau tak silap dia ada menyimpan salah sebuah cermin teleskop yang dah cair hampir dah berbentuk dah cair lah, disebabkan kebakaran ni di dekat salah sebuah museum dekat Australia kalau tak silap kan. Jadi ini adalah antara tragedi lah kan. Jadi bagi orang yang minat ilmu falak ni, kalau kes-kes teropong terbakar ni, memang kita rasa lain macamnya perut rasa kan. Teropong terbakar tu kan. Pasal teropong ni adalah kita punya window kan, kita punya tingkap kepada alam semesta kan. Kalau tak ada teropong ni, kita guna mata je kan. Tapi bila dah hancur macam ni, sabar je lah kan. Kena itulah penuh kesedihan. Itu Mount Stromlo. Tapi salah satu kenapa ejaan dia berubah saya pun tak pasti kan. Dia konsortium 14 buah negara. Kenapa dia punya ejaan macam tu? Antara kata badan astronomi di dunia yang paling maju ketika ini, antaranya adalah daripada Eropah, European Southern Observatory. Dia ada European Space Agency lah. Dia ada European Southern Observatory ni, ESO ni, adalah balai cerap oleh konsortium jangan salah tu, 14 buah negara, Austria, Belgium, Czech Republic, semua tu lah. Okay. Tapi balai cerap tu bukan dekat negara dia orang. Dia orang dia letak dekat Chile. Dekat hemisfera selatan tu dia panggil sebagai European Southern Observatory, ESO. Dan dia bina dekat negara orang lain. Okay. Jadi bila dia bina macam tu, kadang-kadang orang tanyalah kenapa tak bina kat masing-masing punya negara kan. Senanglah nak pergi kan, kalau berawan boleh balik rumah, contoh macam tu kan. Antara sebab ramai yang bina balai cerap diorang dekat Chile, pasal negara Chile adalah antara negara yang paling cantik langit dia. Kering, tidak kata dalam 365 hari, kalau tak silap 300 hari tu langit tak ada awan.
Kita boleh bayangkan macam tu. Jadi ada 60 hari je yang berawan-awan sikit. Dan dia berada atas gunung, atas daripada awan. Jadi dia kering atas daripada awan, jadi dia antara dia dengan langit tak ada benda yang kacau, tak ada halangan. Jadi itulah antara lokasi yang paling popular, yang paling popular lah dalam dunia, di mana orang kalau kita nak bina balai cerap, nak buat kajian yang betul-betul serius, kita letak kat sana, Chile. Okay? Yang kedua kalau tak silap dekat Siding Spring Observatory yang dekat Australia tu. Kemudian ada 3 dekat macam La Palma dekat Spain, Kepulauan La Palma tu. Itulah ada 3 lah. Tapi kalau yang paling top ada Chile. Jadi dia letak balai cerap dekat situ. Okay? Jadi kita faham ni daripada kes macam ni. Balai cerap yang kita bina ni, contohlah katakan kita nak bina balai cerap baru kan, untuk buat kajian yang betul-betul serius, tak semestinya benda tu kena ada dekat negara kita. Ya? Dia boleh diletak dekat negara lain dan kita kawal dia secara remote. Macam contohlah macam ni, kita kena zoom ke benda kan, kita masuk kat PC dulu, kita kontrol, kita duduk sini, dia benda tu kat sana. Jadi maknanya boleh, pasal sekarang ni kelajuan internet dah tak ada masalah dah. Kan orang tu tak ada masalah dah, boleh dah, internet bukan jadi isu. Jadi benda macam ni dipanggil sebagai remote observatory, balai cerap secara remote di luar kawasan kita tu adalah satu benda yang kita perlu fikir kalau kita nak buat balai cerap yang ada kajian yang betul-betul serius. Nak mengharapkan langit kita kat Malaysia, macam inilah. Kan, berawan, macam tu kan. Jadi susahlah kita nak dapatkan maklumat, nak buat kajian susah. Okay? Jadi benda-benda kita kena fikir macam ni. Jadi okay, tadi slide mana ni? The Very Large Telescope. Okay. Ini adalah salah satu daripada teleskop yang ada dekat European Space Agency ni. Yang ni dipanggil sebagai Very Large Telescope tu, VLT. Kan? Macam tadi Farouk tanya kan, dia tak ada idea kot nak bagi nama. Very Large Telescope. Dah, apalah aku nak bagi nama ni kan. Oh besar ni, Very Large Telescope lah. Ada bagi situ. Tapi nama ni nama rasmi kan, VLT. Kalau Google memang jumpa dia ni. Dia adalah sebuah balai cerap yang dibina ada 8 meter setiap satu ni. Satu ni ada 8 meternya teleskop, 8 meter punya teleskop, 8 meter punya, 8 meter, 8 teleskop. Ada 4 teleskop yang bersaiz 8 meter. Okay? Jadi di setiap balai cerap ni pun ada nama juga yang kelakar tu. Yang satu ni saya tak ingat yang mana satu. Nama dia ANTU, ANTU. Okay? ANTU Koyen Melipal Yepon. Yepon. Tak tahu apa maksud dia kan. Tapi dia ada nama dah, ada nama. Mungkin nama-nama apa tu, orang zaman dulu ni. Okay, nama-nama orang, bahasa orang di sana. Mapuche punya orang kaum Mapuche dekat Chile tu rasanya. Tu ada maksud dia. Maksud dia matahari, bulan, Southern Cross dengan planet Venus. Okay. Tu bahasa dia orang lah. Tapi kalau kita melayukan dia jadi pelik lah kan. Okay? Hantu tu kita tahulah benda hantu tu kan. Bukan hantu sebab berenang tu tapi yang lain lah ni. Jadi dia adalah balai cerap yang dibina 8 meter. Memang besar. Okay? Dan didukung oleh 14 negara. 14 negara pengguna balai cerap ni. Besar ni. Okay? Gambar dia. Ni dalam dia. Teleskop yang besar. Kalau saya tak pasti dalam gambar ni ada tak orang dia, tapi orang dia besar kecil je. Kalau kita boleh bayangkan ni dia punya rail pegang tangan kan. Kalau orang berdiri tu tinggi ni je lah kot. Tinggi rail ni dah. Jadi besar teleskop tu 8.2 meter. 8.2 tu apa? 8.2 meter tu adalah cermin dia. Teleskop tu sendiri, badan teleskop tu dengan dia punya tiang-tiang tu semua tu lagi besar. Balai cerap yang menyimpan teleskop tu lagi besar. Okay. Nampak tak dia punya benda tu. Kita jangan bayangkan, teleskop kita 8 meter. Jadi kita bayangkan balai cerap tu 8 meter. Tak boleh, tak muat. Kan? Itu 8 meter tu dah teropong kita. Tapi fasiliti dia tu kena lagi besar. Okay? Jadi ini antara fasiliti yang kita boleh lihat. Boleh nampak ni rasanya ada satu tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat orang boleh panjat ke atas ni. Bayangkan mungkin tinggi ni macam 4 tingkat ni bangunan, 3 tingkat, 4 tingkat ni bangunan rasanya. Dia punya besar dia ni. Jadi dia punya
siapa yang ada peluang kan, bagi saya lah kan, saya dapat berpeluang pergi yang dekat Australia tu, Badai Cerap yang dekat Siding Spring tu, bila tengok teleskop diorang depan mata ni, memang kita tak boleh bayangkan macam mana diorang bina benda tu kan, macam mana complicatednya dia punya alat-alat yang dia guna, dia punya yalah sistem-sistem dia tu kan. Memang Masya Allah, memang kena belajar. Itu saya kata, saya sarankan bagi peminat ahli-ahli falak moden yang muda-muda sekarang ni kan, kalau ada peluang pergi belajar, dapatkan ilmu, bawa balik, benda-benda macam tu penting kan. Kita jangan mengharapkan sama je, kita kena belajar susah sikit, dapat bina yang lagi canggih. Okay? Kalau dapat bina sendiri, lagi best. Itu best. Okay? Jadi ini adalah teleskop VLT ni. Yang ini, okay. Jadi selain daripada teleskop yang ada 4 biji ni, yang ni adalah 8 meter. Tapi dekat bawah ni ada teleskop kecil-kecil. Saya tak ingat berapa meter, kecil je. 1 meter kot. 1 meter ke berapa meter je yang kecil-kecil. Yang warna merah ni, okay. Dia sebenarnya dia ada bala cerap ni. 1, 2, 3. Teleskop yang kecil, tapi dia susun sedemikian rupa, okay, tiga kedudukan. Cahaya daripada ketiga bala cerap tu digabungkan seolah-olah cahaya tu dikumpul daripada sebuah teleskop, sebuah cermin virtual bersaiz 100 meter. Ni dia panggil sebagai interferometer. Interferometer. Okay, interferometer. Sebuah konsep yang telah dimajukan sejak beberapa tahun sebelum ni, yang mana kita tak boleh bina cermin besar-besar. Jadi tapi kita perlukan cermin yang besar untuk melihat objek yang lebih jelas. Tapi kita tak boleh bina cermin yang besar-besar macam tu. Habis apa cara lain? Cara lain adalah kita gabungkan cermin yang kecil-kecil menjadi, kita gabungkan cahaya yang dikumpulkan oleh cermin yang kecil-kecil masuk dalam komputer, kita proseskan dia. Jadi seolah-olah cahaya tu datang daripada sebuah teleskop yang sejauh mana bala cerap tu diletak. Okay. Jadi dia punya resolusi image yang terasa tu begitu jelas. Tapi dia bukan main letak-letak gitu je kan. Dia kena pastikan yang teleskop nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni memang kena betul-betul tengok tempat yang sama. Dia bukan seorang sana macam juling air kan. Seorang juling sini, seorang juling. Tak boleh, dia kena tengok benda yang sama. Baru dia punya data ada sama. Jadi memang cukup menarik. Ini dipanggil sebagai Very Large Telescope Interferometer. Interferometer. Okay. Interferometer. Ini menarik teleskop kecil tu. Jadi teleskop kecil ni mengalahkan teleskop yang besar tu. Okay. Jadi kalau teleskop besar tu dia nak lupuskan, boleh bagi kat kita orang kan. Boleh simpan kat CD ke kan. Menarik juga dia punya ni. Jadi antara contoh gambar yang dia rakam oleh interferometer ni, ini bukan matahari, ini adalah bintang Antares. Bintang ni jauh tau. Okay. Bintang ni, kita guna teropong besar macam mana pun, dia akan nampak satu titik. Dia tak akan nampak besar bulat macam matahari. Tak akan nampak pasal dia terlampau jauh. Okay. Jadi bila dia terlampau jauh, dan digabungkan sekali dengan kita berada dekat bawah udara kita, atmosfera kita yang sentiasa bergolak-golak, image yang terhasil tak akan jelas. Okay? Tapi bila kita guna konsep interferometer ini, okay, dia boleh stabilkan image dan mendapat resolusi yang besar. Okay? Ini adalah image bintang lain selain daripada matahari. Bintang Antares ni adalah bintang dekat dalam buruj Scorpio. Okay, siapa yang tahu buruj Scorpio ni, dia adalah buruj, ada Milky Way yang paling cantik lah. Okay? Sekarang Antares ni dia dah turun lah. Semasa maghrib dah turun, tak nampak. Ini adalah bintang yang 12 kali lebih masif, lebih padu daripada matahari, tapi saiz dia 700 kali ganda lagi besar daripada matahari. Jadi dia besar. Jadi bila dia halakan teleskop interferometri ni ke dia tu, boleh nampak bentuk bintang tu. Yang lagi menakjubkan bukan setakat bentuk bintang tu, dia boleh lihat pergolakan yang berlaku di dalam atmosfera bintang tu.
Nampak tak ada macam warna putih-putih kan. Itu macam matahari kita lah ada sunspot kan. Benda macam tu. Boleh dapat. Okay. Jadi ini antara penting di sini adalah dia mengkaji benda ni sebab bintang antara sini ada bintang super gergasi merah. Dia bukan bintang gergasi merah. Bintang gergasi merah ni memang dia besar lah. Tapi ni dia super. Lagi besar. Okay. Dah nak ujung-ujung nak mati dah dia ni. Dia dah ujung-ujung nak nazak lah, lebih kurang macam tu lah. Okay. Jadi ini adalah satu kajian penting nak tengok apakah yang berlaku bila bintang nak mati. Pasal bintang ni dia macam makhluk juga, macam manusia juga. Dia lahir, dia hidup, dia mati. Okay. Tapi macam mana momen ketika dia mati tu masih lagi dalam kajian. Kita tahu lepas ni mungkin meletup jadi supernova, mungkin meletup hancur gitu, mungkin meletup jadi black hole ke apa. Tapi sebelum nak jadi tu, kan dia sakit perut ke apa benda ke, kenapa dia macam mana dia pecah ke, itu kita belum dapat tangkap momen. Okay. Dia mungkin lah tengah-tengah dia tengok benda ni, tiba-tiba dia meletup contohlah kan. Jadi mungkin data-data dia kumpul, dapat tengok bintang tu meletup. Kan. Jadi itulah yang kata apa tu benda yang dijumpai. Ni lagi sebuah bintang lagi pelik. Nama dia pun pelik juga. V766 Centauri. Macam nombor kereta je. Okay. V766 ni dia hypergergasi kuning. Dia punya lagi pelik. Pasal bintang yang besar, bintang gergasi merah. Bintang kuning ni dia jarang. Kuning ni sebelum dia jadi merah. Dia kuning, oranye, merah. Okay. Tapi jarang kita jumpa bintang kuning yang gergasi. Yang besar. Dah lah jarang. Kalau nak cari yang hypergergasi lagi besar, lagi jarang. Tapi ada sebuah bintang dia ada jumpa, dia 1400 kali ganda lagi besar daripada matahari. 1400 kali ganda besar daripada matahari. Nak bayangkan pun tak boleh nak bayangkan. Dia punya besar dan macam tu. Dan dia adalah antara bintang yang 10 bintang yang paling besar ditumai antara banyak-banyak bintang setakat ni. Jadi menggunakan teknologi interferometri di VLT ni, dia dapat rakam ada benda sedang berlaku dekat bintang tu. Dan rupa-rupanya dia bukan sebuah bintang, dia adalah 2 buah bintang. Bintang kembar. Jadi bintang kembar ni yang kalau kita lihat dalam gambar ni yang sebelah kanan ni, yang macam tumpuk cerah sikit tu. Kalau yang kat belah bawah ni tumpuk cerah tu, itu yang tumpuk cerah tu adalah bintang yang kedua yang sedang bergerak kat depan dia. Lebih kurang macam tu lah. Gambar yang pertama ni dekat belakang. Okay, bintang yang kedua tu terlindung, tapi yang kedua tu, yang ketiga tu dia berada dekat sebelah sebelah depan. Okay. Jadi hanya menggunakan interferometri punya teknologi saja kita boleh rakam macam ni. Guna teropong macam ni, tak payahlah. Okay. Memang tak boleh. Kita terhad. Kita terhad masalah. Okay. Cik Syahrin, kita ada 2 soalan daripada penonton. Okay, yang pertama daripada Muhammad Razlan Ahmad, iaitu berdasarkan keadaan geografi di Malaysia ini, apakah ciri-ciri lokasi yang sesuai untuk bina balai cerap? Contoh kat Malaysia ni, geografi kita berbukit-bukit, penuh dengan hutan kan, dan berawan. Jadi apakah ciri-ciri lokasi yang sesuai untuk bina balai cerap dan apakah spesifikasi balai cerap yang sesuai? Yang kedua daripada Daknam Al-Amhadi, jadi dia tertarik dengan ESO tadi tu yang Cik Syahrin terangkan tadi tu. Jadi dia tanya nak bina ESO di Malaysia ni, pada pendapat Cik Syahrin agak-agak di mana yang sesuai? Terima kasih. Nak bina tu boleh bina tu lain cerita kan. Tapi yalah, kalau kat Malaysia, contohlah antara balai cerap yang terawal kita bina dekat Langkawi, okay? Kerana Langkawi tu adalah point yang paling utara dekat Malaysia yang dia ada macam musim kering. Kan dia macam dia ada macam, yalah kalau kat KL ni kejap panas, hujan. Dia macam itulah, dia macam itu saja. Tapi kalau kita ada dapat satu kawasan yang mana ada beberapa bulan yang dia konsisten cantik je langit. Jadi itu mungkin antara tempat yang kita paling sesuai untuk bina balai cerap. Jadi kena carilah. Kita kena study daripada sudut pergerakan awan kan, perolakan awan dekat kawasan tu macam mana. Contoh macam kalau kat KL ni kita lembah Kelang. Jadi
faham sajalah bila dah lembah tu awan masuk dalam tu bergolak kat situ je kan. Cakaplah musim panas ke musim hujan ke sama je, hujan je tiap hari kan. Jadi dia bergolak kat situ. Tapi kalau macam dekat belah-belah contoh dekat Pantai Timur contohlah, dan dekat Kelantan, Kota Terengganu, bulan 1, 2, 3, 4 bulan 2, 3, 4 adalah antara bulan, kalau tak salah saya, antara bulan yang kering. Jadi ketika itu cantik langit. Jadi mungkin kita boleh bina sebuah fasiliti macam contoh macam Dr. Rowi nya balai cerap yang ada kat sana kan. Bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 tu adalah antara bulan yang memang kalau boleh ambil peluang, nak tengok langit, ambillah peluang masa tu. Pasal dia konsisten. Okay? Tapi kalau kita buat balai cerap dekat macam dalam atas bukit, tu masalah juga. Pasal dia bukit ni berembun. Dia satu di tempat berembun, lepas tu kabus. Jadi dia kena ada kawasan yang nak kata tinggi, tapi tinggi atau bukit tak boleh. Kan dia kena kawasan di mana kawasan tu angin tu bergerak tak dihalang. Contoh, kenapa Teluk Kemang antara lokasi yang paling selalu orang dapat tengok anak bulan. Kan? Pasal Teluk Kemang dan sehingga stretch ke Mersing, laluan tu adalah antara kawasan yang mana kalau apa yang saya tengok-tengok lah kan, awan tu dia bergerak, selalu bergerak. Dia ada awan, tapi awan tu dia tidak terhalang. Contoh macam kat KL, awan tu bergerak dihalang oleh Banjarati Tiwangsa. Kan? Kita ada genting, kan? Jadi bila awan dia bergerak tu berkumpul kat situ. Kan? Jadi dia berkumpul-kumpul tu masalah tu. Jadi kalau dia berada dekat kawasan yang pergerakan angin tu sentiasa bergerak, jadi langit kita akan cantik. Okay? Jadi bagi saya kawasan-kawasan macam tu lah, kawasan lapang kan, kawasan tepi pantai pun okey, cantik. Cuma risiko tepi pantai ni pasal dia air masin kan, air laut masin, jadi kita punya peralatan tu kena sentiasa di-maintain kan, kalau tidak berkarat lah kan, jadi macam tu. Jadi itulah antara bagi saya lah, saya tak betul-betul study daripada segi geografi, tapi apa yang saya belajar daripada Prof. Zamri, dia punya kajian-kajian itu, saya tengok macam tu lah dia punya ciri-ciri dia tu kan. Spesifikasi balai cerap yang sesuai bergantung kepada kajian kita kan. Kalau kita nak bina, setakat nak buat kajian teleskop matahari, kajian matahari, kita bina balai cerap yang ada teleskop matahari saja. Okay? Kalau kita nak bina kajian contoh macam galaksi, kena teleskop yang besar. Masa dia nak kumpul banyak cahaya. Jadi dia bergantung pada balai cerap, tapi yang penting balai cerap kita tu kena complete dia punya komponen-komponen dia. Teleskop, kamera, komputer, software yang sesuai kan. Benda-benda macam tu pasal dia penting, pasal kita tak boleh lari daripada teknologi software yang ada sekarang ni. Dia kena guna benda macam tu, kena guna pakai kan. Jadi dia banyaklah, nak jawab satu spesifikasi tak boleh, tapi kita, bagi saya macam selalu sama juga macam kita nak beli teleskop. Kita nak beli teleskop nak tengok apa? Nak tengok planet ke, nak tengok galaksi ke, nak tengok apa kan. Jadi lain-lain benda tu, lain teleskop dia. Jadi kena tengok dia punya spesifikasi dia lah. Jadi kalau tengok soalan Dan Nam kata kalau nak bina kat ASO kat Malaysia kan, di mana kan, itulah antara lokasi yang kita nampak. Kalau macam dekat Pejabat Mufti Wilayah akan buat kat Labuan. Dan jadi kalau kirakan Labuan tu antara banyak juga rekod anak bulan di kat sana. Kan, jadi kalau kita boleh bayangkan, kalau banyak rekod anak bulan, kita boleh bayangkan dia punya segi pergerakan awan di sana agak sesuai, dan juga dia jauh daripada cahaya bandar-bandar besar. Kan. Jadi satu juga kalau tepi pantai ni, kalau kita ada macam contohlah Port Dickson kan, bina balai cerap tapi sebelah tu Port Dickson, terang menerang, orang malam-malam main fun fair kat situ contohlah kan, dah terang kat situ. Hala ke laut, walaupun laut tak ada bandar tapi ada kapal lalu, spotlight kapal kan, contoh macam tu. Jadi kita kena posisikan kita punya balai cerap tu supaya jangan hala ke tempat-tempat yang banyak cahaya. Jadi dia antara cabaran kita kat Malaysia ni, inilah kita tak banyak tempat yang betul-betul gelap. Tu masalah dia kan. Jadi kita boleh cari tempat yang paling baik. Nak cari yang betul-betul perfect memang tak ada. Jadi macam itulah dia pencabaran dia lah, insyaAllah. Okay, so kasih terus Okay, right.
Okey, jadi okey, ini dia punya ni balai cerah ni. Kemudian balai cerah Gemini. Gemini Observatory, dia ada 2, bersaiz 8 meter. Ini daripada Eropah juga. Satu dekat Hawaii, satu lagi dekat Chile. Okey, jadi ini pun digabungan daripada beberapa buah negara. Kenapa dia letak satu utara, satu selatan? Pasal dia nak cover seluruh langit. Kan kalau kita duduk khatulistiwa, kita advantage kita kalau kita berada kat khatulistiwa, kita boleh nampak daripada utara sampai selatan. Kalau kita duduk sebelah utara, kita boleh nampak langit belah utara, tapi sebahagian daripada langit selatan terlindung dekat bawah ufuk. Kalau kita duduk selatan, terbalik juga. Langit selatan nampak, langit utara, sebahagian daripada langit utara tak nampak. Jadi dia orang dia letak satu dekat utara, dekat Hawaii, satu lagi dekat Chile. Kan, jadi dia dapat cover semualah. Dua hemisfera lah katakan, dua hemisfera yang nanti. Tapi yang Gemini ni yang menarik tu dia dipanggil sebagai satu sistem, panggil sebagai laser guide star. Okay? Bintang tiruan. Maknanya apa tau? Kan bila dia sebut kita ni duduk bawah atmosfera bumi. Lepas tu bau bintang langit lah angkasa lepas lah. Jadi kalau kita tengok atas, kita akan tengok di dalam berlapis-lapis udara awan, udara panas, udara sejuk yang bergolak-golak, bergelora, panggil bergelora. Jadi bila dah macam tu, macam mana kita nak dapat imej yang jelas? Satu cara tadi tu yang interferometri lah, banyak-banyak lah. Satu lagi cara adalah dia membina sebuah, dia buat satu bintang tiruan menggunakan laser. Katakan dia nak tengok langit ke tu, dia tembak laser kat sebelah kawasan langit yang mana dia nak tengok tu. Jadi daripada laser tu dia akan hasilkan satu bintang tiruan. Perolakan bintang laser yang bergelora-gelora tu dia boleh kira sejauh mana gelora dia tu, dia akan timbal balik kepada imej yang terhasil tu supaya dia jadi stabil. Dia macam ditolak-tolak lah. Macam ini gambar yang hasil, ini gambar gelora. Gambar yang terhasil campur dengan yang bergelora. Yang ni adalah kiraan yang bergelora tu. Jadi gambar yang ada gelora ni tolak kegeloraan tu. Jadi gambar tu gambar yang asal. Gambar yang stabil. Okay. Dia guna macam tu. Jadi kalau kita tengok dia punya yang ni, ni dia punya gambaran ya. Laser yang dia tembak sampai ke atas, lebih kurang 50 batu, dia kata 50 mile berapa kilometer atas kita punya surface. Okay. Cahaya laser tu akan berlanggar dengan kita punya lapisan atmosfera yang ada sodium, gas sodium, jadi menghasilkan warna kuning lah. Kita nampak laser ni warna kuning, titik warna kuning tu. Okay. Jadi yang kuning tu adalah bintang tiruan. Yang tu yang dia akan kira kegeloraan dia tu. Kalau dia bergelora sangat, jadi gambar yang hasil tu bergelora juga. Jadi dia tolak gelora ni jadi gambar yang bersih. Macam tu lah dia punya umpama dia macam tu. Jadi ini satu konsep yang apa dipanggil sebagai adaptive optics. AO, adaptive optics. Ini antara gambar laser. Ini memang laser betul, tapi jangan duduk depan ni lah. Habis terbakar kita. Laser ni kuat ni. Pasal dia boleh sampai 50 batu sampai ke atas tu. Laser pointer tu pun bahaya juga, jangan ada kat mata tapi yang ni, inilah dia. Ini memang laser. Jangan bayangkan laser macam cerita Star Wars tu, tembak-tembak, itu lain. Okay, ini dia laser tu halus tu je. Ini gambar yang daripada Gemini Observatory dekat langit selatan. Okay, dekat Chile. Antara hasil daripada tu adalah gini. Ini adalah gambar sebuah gugusan bintang. Okay, bintang banyak terabur, tapi kadang-kadang bintang ni berkumpul, bergugus. Kluster. Ni kluster lah ni. Okay, kluster kat angkasa lepas. Dia kluster bintang ni dia berkumpul begitu banyak. Kalau kita tengok yang gambar yang warna kuning ni adalah gambar yang kita rakam menggunakan teleskop biasa. Okey, teleskop biasa tak ada AO. Saya tidak. Ini perbandingan ini warna kuning ni adalah gambar yang tidak ada AO, tidak ada additive optic, tak guna laser tadi tu. Okey. Jadi bintang tu bila dah kluster tu makin kat tengah-tengah tu dia padat. Jadi bintang tu macam bertindih. Jadi kita tak nampak lah apa benda yang ada kat situ. Dia bertindih sangat. Jadi macam sebati je kan. Jadi susah lah pasal kita ada gelora-gelora langit. Bila dia guna AO, okay,
dia jadi gambar yang sebelah atas ni, warna biru yang sebelah atas ni. Nampak tak? Dia empat segi yang tengah-tengah ni dia besar kan, sebelah kiri ni. Yang sebelah kiri ni dekat tengah-tengah dan empat segi tu dia besar kan. Itu yang kita fokus kat situ. Jadi gambar yang warna biru yang sebelah kanan ni. Okay. Itu dia berjaya daripada gambar yang macam setempek, nampak macam putih je tak ada apa-apa tu. Rupanya ada beratus-ratus bintang dekat situ. Dia berjaya mengasingkan bintang tu hasil daripada guna konsep AO. Yang bawah ni benda yang sama, teleskop yang sama, tapi AO tu dia off kan. Yang tadi yang atas tu dia on, yang bawah dia off kan. Dia tak guna AO, dia tak guna laser. Jadi boleh nampak dia punya perbandingan apa tu kata, benda yang boleh lihat. Okay? Jadi ni memang kata cukup menakjubkan lah dia punya konsep ni lah. Okay, jadi yang ni lah last yang nak tunjuk. Ini bukan balai cerap yang ada. Ini adalah balai cerap akan datang, yang tak lama dan tak siap. Tapi yang balai cerap ni akan memecah tradisi dunia astronomi secara amnya lah. Okay. Dipanggil sebagai, dulu nama dia Large Synoptic Survey Telescope, LSST, tapi nama baru dia Vera Rubin Observatory, nama orang lah. Vera Rubin tu nama orang. Okay. Jadi dia orang punya balai cerap ni bagi nama orang dia orang ni. Okay. Dia ada sebuah balai cerap yang dipanggil sebagai dia survey, dia meninjau langit. Okay. Balai cerap ni dia ada beberapa jenis. Ada satu jenis tu dia macam dia tengok, dia study kat situ je. Satu kawasan lama kat situ je. Lepas tu tengok situ je. Tapi ada satu jenis balai cerap dipanggil sebagai survey observatory, balai cerap survey. Dia meninjau langit. Satu malam tu dia ambil gambar. Ambil gambar. Sebanyak gambar yang mungkin. Dia survey lah. Survey untuk membuat peta langit. Memetakan keadaan langit. Kata kenapa dah? Peta langit dah ada sekarang. Buat apa nak peta lagi? Okay? Kena ingat yang peta langit yang kita ada dalam apps tu semua tu adalah peta yang apa kata setakat satu had saja. Tapi kalau kita nak lebih mendalam, kita kena guna teleskop yang besar. Okay? Dan bila kita guna teleskop besar, dia punya resolusi dia lagi jelas. Okay? Jadi antara contoh macam ini adalah sebuah survey yang balai cerap yang kecil ni dipanggil sebagai Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, PanSTARRS nama dia. Okay? Yang ni 1 meter, 2 meternya teleskop cermin dia. Jadi inilah peta langit yang telah dibuat oleh survey teleskop macam ni. Ini cerita pasal survey ni kan. Nanti kan kita masuk kenapa Rubin Nevon dia penting yang tadi LSST itu penting. Jadi bila kita nak ambil gambar banyak survey kan. Kalau kita kumpul data kita tu lagi bagus kalau teleskop tu besar. Kalau lagi besar teleskop lagi bagus. Dia memang macam tu lah, konsep dia macam tu lah. Teropong lagi besar lagi bagus, lagi besar lagi bagus kan. Tapi kalau kita nak bina teleskop, tak boleh macam tu. Dia bukan macam tu. Lagi besar lagi mahal. Kan? Jadi kalau SDSS ni adalah Sloan Digital Survey Sky Survey, SDSS ni adalah teleskop survey juga, teleskop peninjau 2.5 meter. Murah lah, saya buat sikit. Murah. Okay? Tapi kalau kita guna sebuah balai cerap yang besar seperti balai cerap Subaru Jepun ya, 8.1 meter untuk buat survey, dia boleh buat tapi mahal lah. Pasal nak bina balai cerap tu besar, mahal. Jadi macam mana kalau buat balai cerap kecil, teropong kecil, data tu gitu-gitu je lah. Tapi kalau teropong yang besar, kan lagi data lagi bagus tapi mahal nak bina. Okay? Jadi dia macam tu kita boleh lihat juga kesan dia juga. Ni gambar kalau boleh lihat ni gambar galaksi ni. Gambar galaksi, ada beberapa galaksi lah, galaksi pertama, kedua, tiga, empat, lima. Ini teropong yang besar, yang bawah ni teropong yang kecil. SDSS yang tadi yang kecil tu, yang ini saya tak pasti teleskop yang mana, HSC saya tak ingat. Jadi kita boleh nampak teropong yang besar nampak galaksi, teropong yang kecil nampak kelam-kelam je. Nampak dia punya perbezaan kualiti data yang dapat dirakam kalau teropong besar, teropong kecil kan. Jadi bila satu lagi masalah juga, bila nak mencerap benda kat langit ni, kita kena kumpul banyak data. Kena ingat benda kat langit ni dia berubah.
Bukan macam gitu je, dia berubah. Berubah tu macam mana? Contoh mungkin ada bintang meletup. Contoh macam gini kan, dia merakam sebuah supernova, bintang meletup supernova berlaku tiap-tiap hari dia. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Kan? Kadang-kadang yang terang-terang je orang perasan, tapi yang supernova, bintang yang meletup-letup tu, yang kelam-kelam tu kita tak perasan pasal tak ada teropong yang tengah hala kat situ. Jadi tu yang penting teropong balai cerap yang menggunakan survey ni, meninjau kat langit nak cari benda yang ada berubah ke tak. Semalam tak ada, hari ni ada. Contoh macam tu. Jadi lagi banyak data kena dikumpulkan sebanyak mungkin. Jadi bagaimanakah VRO ni, balai cerap VRO ni bakal nak mengubah kita punya dunia astronomi ni? Kita bayangkan dia punya teleskop tu sendiri, dia punya medan pandangan, okay? Kita ada teropong. Terperasan tak kita teropong guna teropong kecil, teropong bulan, kita nampak bulan penuh. Tapi kalau kita guna teropong besar macam yang belakang ni, contoh, okay? Kita nampak bulan tu sebesar-besar dalam view tu, kan? Jadi penuh, tak nampak semua pun, nampak sikit, separuh je bulan. Pasal kita zoom dekat, kan? Lagi besar teropong tu, lagi zoom kita ke dalam. Jadi, tapi dia punya advantage-nya, kita nampak lagi jelas. Tapi kita nampak kawasan ruang medan pandangan kita tu kecil je. Kan? Kecil je. Jadi contoh macam gini, sebuah teleskop 8 hingga 10 meter, okay, dia punya size. Kalau dia ambil gambar bulan, masa tu dia ada bulan penuh, dia ambil gambar bulan, kawasan yang warna merah tu je yang dia nampak. Jadi kalau dia nak tengok keseluruhan bulan tu, dia kena gerak. Kalau katakan dia nak ambil gambar bulan penuh, dia kena ambil sikit, barulah dah cantumkan gambar tu, baru dah dapat gambar bulan penuh. Tapi kalau sekali masa tu dia ambil, nampak sikit je. 1/berapa ni? 1/20 ke bulan ni. Memang teramat kecil. Jadi bayangkan, langit kita ada 40,000 square degree. 40,000 petak-petak. Satu darjah tu ada 40,000 semua. Keseluruhan langit. Okay. Bulan kita, size dia adalah 0.2 darjah. 0.2 square degree. Okay. Jadi teleskop sekarang yang kita guna macam gini, yang warna merah ni, dia hanya mampu ambil gambar pada kawasan yang kecil je, 0.01 square degree, kecil. Maknanya, kalau kita guna teropong sekarang untuk merakam keseluruhan langit, dia kena ambil 4 juta gambar. 4 juta gambar yang hanya boleh disiapkan dalam masa 12 tahun. Siapa nak menunggunya? Orang dah pencen dah. Orang yang pegawai yang dah start projek ni, dia pencen dulu dah, beranak pinak dah. Barulah gambar tu siap. Baru satu hal sekali tengok kan, mana-mana daripada utara sampai selatan, 12 tahun baru lengkap. Lepas tu kalau dia nak ulang balik semula, 12 tahun lagi. Kan? Lama, pasal itulah kemampuan teleskop yang ada sekarang. Dia zoom dekat sangat. Okay. Tapi bila kita guna LSST, VRO ni, teleskop VRO ni, cuba tengok. Dia punya kamera dia tu, dia bukan pasal, dia satu teleskop tu memang teleskop besar lah. Tapi dia taklah besar sangat teleskop dia tu. Yang penting adalah kamera dia. Kamera dia tu kamera gergasi. Sebab kalau kamera yang tadi, kita boleh rakam sebahagian kecil je bulan warna merah. Kamera VRO ni, ini bulan penuh ni. Ini bulan penuh tadi. Dia boleh rakam, sekali ambil, semua ni dia nampak. Jadi maknanya dia boleh rakam 9.6 square degree sekali ambil. Maknanya sekali dia ambil, sebesar-besar langit tu, bulan kat dalam tu, dah muat dalam tu lah. Tapi dia punya resolusi dia tinggi lah. Jadi bila balai cerap VRO ni dilancarkan nanti, dia hanya memerlukan 4,300 gambar saja untuk keseluruhan langit yang boleh disiapkan dalam masa 5 malam. Saya baca 3 malam, 3 hingga 5 malam lah, lebih kurang macam tu, ketika 3 hingga 5 malam. Maknanya 5 malam dia dah ambil keseluruhan langit. Lepas tu dia boleh ulang balik. Itu yang dipanggil sebagai teleskop survey. Dia kena ambil gambar langit berulang-ulang sebab langit ni berubah-ubah. Kadang-kadang ada asteroid lalu, kadang-kadang ada komet baru, kadang-kadang ada bintang meletup. Kan dia nak cari planet yang ke-9 contoh dia. Kat mana ada tak benda bergerak sikit. Jadi dia kena tengok berulang kali.
Jadi masalahnya kita tak tahu dekat mana nak tengok. Kita kena ambil gambar seluruh langit. Tapi kena ambil gambar seluruh langit tu banyak kali. Jadi itu yang penting VRO ni. Sekali ambil 5 malam settle. Ulang balik 5 malam, 5 malam, 5 malam, 5 malam selama 10 tahun. 10 tahun. Nanti saya tunjuk dia punya data. Ni tunjuk dia punya kamera dia ni. Ni kamera dia. Kamera dia saiz dia 5 kaki. Darat 10 kaki. Bukan inci 5 kaki. Saiz kamera tu, kalau boleh nampak sebelah ni, ini 5.5, bukan 5.5 cm ini 5.5 kaki. Ni tinggi orang ni. Kalau kita berdiri kat depan cermin, depan kamera tu, inilah dia. Kamera digital terbesar di dunia. Okay. 3.2 gigapiksel. Satu kali ambil size image 6 GB. Kan, jadi ini kalau beli external hard disk dekat digital mall ke memang tak habis lah kan. Penuh dengan gambar dia je. 5 GB satu gambar. Setiap jam dia rakam, dia akan mengumpulkan 540 GB. Satu hari dia rakam gambar, jumlah data gambar yang dirakam tu ada 10 terabyte. Macam mana tu? 10 terabyte. Kita punya hard disk apa? 2 tera kan? Dia berapa? 2 tera banyak ni. 10 tera satu hari. Bayangkan. Keseluruhan survey tu, dia lengkapkan satu langit. 30 petabyte. Istilah yang memang kita tak pernah guna dalam seharian kita. Petabyte. Kan? Itu saya tak pasti. Petabyte ni berapa? 1 petabyte saya pun tak ingat berapa terabyte. Nanti boleh carilah. Siapa-siapa boleh Google lah. Okay? Jadi itu yang dia punya besar teleskop. 10 kali ganda lagi banyak data berbanding sekarang. Masya Allah. Bayangkan dia punya size itu. Jadi tinjauan ni dah ambil selama 10 tahun. Itu dia punya, dia target macam itulah. Bermula 2023, dia ambil gambar seluruh langit. Tapi dia punya langit pun dia tak dapat semua lah. Dia pasal dia berada dekat Chile. Jadi dia punya langit tu hanya berada dekat langit selatan dengan sebahagian daripada langit utara sikit. Belah utara tu dia tak dapat. Okay? Tapi bagi seluruh langit dia, dia dapat rakam selama setiap malam 5 malam sekali dapat ambil. 5 malam sekali, 5 malam sekali. Okay. Okay, apa Farouk tanya kan, tanya kalau buat survey tu ada satelit lalu kena ambil lagi ke? Memang tak buat apa lah. Memang tak boleh buat apa lah. Tu dia orang marah bila Elon Musk melancarkan apa benda tu, satelit yang banyak-banyak kan. Apa nama, Starlink satelit yang berbelah-belah ribu tu akan mengganggu dia ni. Dah ada kajian yang menunjukkan bahawa disebabkan satelit Elon Musk tu, hasil yang dirancangkan ni berkurangan. Hasil gambar yang sepatutnya kualiti bagus akan berkurangan. Sebab satelit Elon Musk tu kacau. Okay. Ini masalah. Dia bergaduh isu sana. Okay. Jadi memang dia orang frust betul lah bila dia orang kata Elon Musk lancar berpuluh-puluh ribu satelit. Bayangkan. Nampak macam ni. Jadi ini dia akan mencerak. Dalam masa 10 tahun, langit selatan akan dicerak 1000 kali. Okay. Jadi bayangkan dia punya detail dia. Ni size cermin dia. Ni cermin dia, cermin teleskop VRO tu. Nampak tak? Cermin tu dia berbentuk segmen. Segi 6 dia gabung jadi sebuah cermin yang besar. Kita tak boleh bina sekeping cermin macam ni, besar macam ni, tak boleh. Dia kena pecah-pecahkan. Okay? Tapi kenapa tak buat dulu? Pasal dulu nak buat cermin gergasi mahal. Okay? Lepas tu kalau kita nak buat satu view yang luas, kamera yang luas, pun susah. Tak ada teknologi. Jadi masalah isu teknologi dan isu kos yang mahal. Tapi sekarang dah boleh bina. Pasal kos alatan makin rendah kan. CCD kamera, chip dia tu dah makin murah lah. Okay? Dah boleh dibina. Tapi sebelum tu tahun 2010 memang tak boleh. Okay? Memang mustahil lah. Dia punya ni lah. Okay, ni teleskop dia. Boleh lihat ni teleskop dia. Ini masih lagi ni. Sekarang ni teleskop ni dah rasanya dah tengah pasang. Dia tengah pasang kat sana. Ini masih dalam dia punya ni lah, kilang dia lah.
Apa yang dia boleh rakam, kajian ni macam mana konsep pergerakan pengembangan alam, okay? Macam mana berkembangnya alam, macam mana galaksi ni, galaksi yang selepas ni kan dia macam dia bersepah, tapi galaksi pun dia bergerak dalam kumpulan dia juga, bergugus-gugus, ada kluster dia juga, okay? Jadi kenapa dia bergugus-gugus? Itu kajian yang macam kita kena kita kena buat lah, okay? Saya tengok lagi, ini penting, dia boleh mengesan 90% daripada asteroid yang lagi besar daripada 140 meter. Kita punya sistem suria kita ni, kalau kita lihat gambar ni, kita banyak asteroid yang bersepah-sepah berhampiran dengan orbit bumi. Okay? Yang ni yang selalu dia kata, jumpa asteroid ni, jumpa asteroid ni kan. Pasal tu lah banyak. Cuma kita baru perasan kalau orang jumpa dia. Kan? Kadang-kadang kalau orang asteroid dia kat situ, tapi kita tengok kat sana, tak jumpa. Kita hanya terjumpa dia bila dia dah lintas on the way dah keluar. Baru kita nampak. Masa dia on the way nak datang, tak nampak. Jadi, pasal kita tak cukup teleskop nak tengok seluruh langit macam tu. Jadi VRO ni akan dengan data yang banyak tu dipercayai boleh mengesan 90% daripada asteroid yang lebih besar daripada 140 meter. Kalau lagi kecil tu memang dia tak anggap sebagai berbahaya lah. Okay? Yang besar-besar ni yang kita takut. Kan? Seketul tu datang besar tu kan, kita nak buat macam mana kan, nak tembak dia ke, nak apa ke. Macam itulah. Objek antara bintang, interstellar, bukan cerita movie ni. Pasal sekarang ni, baru-baru ni kita ada sebuah objek bernama Oumuamua. Kalau bahasa Melayunya Oumuamua. Tapi ini Oumuamua. Oumuamua ni adalah sebuah objek yang orang tak tahu dia ni komet ke asteroid, tapi berbentuk lonjong. Dia muncul melintasi matahari dan masa dia jumpa tu, kita jumpa dia masa dia on the way keluar. Bukan on the way masuk. Kita dah terlepas masa tu. Tapi yang pelik tu, orbit dia tu tidak menunjukkan dia berasal daripada sistem suria kita. Dia bukan mengelilingi matahari. Dia datang di mana-mana dah. Datang matahari pun keluar balik. Ada orang kata kapal angkasa, alien dah apa benda. Tak tahu lah kan. Tapi kita tahu dia mengeluarkan, dia kadang-kadang dia macam dia keluar gas sikit. Dia macam komet. Tapi dia bukan macam ada ekor. Jadi panggil sebagai objek interstellar, objek antara bintang. Dipercayai dia bergerak antara bintang dengan bintang. Kita tak tahu asal bintang mana pun kita tak tahu. Dah banyak 2-3 objek yang kita jumpa macam ni. Jadi kalau kita guna VRO tu, hidup ambil gambar tiap-tiap malam, lagi banyak kebarangkalian kita lah. Mungkin kita akan jumpa benda-benda macam ni. Okay? Pasalnya satu bidang kajian yang baru, kita tak pernah betul-betul kaji ni. Yang ni penting, mengesan planet ujung alam semesta, ujung sistem suria. Sekarang ni kita Neptune, kita ada Pluto, lepas tu belakang kita ada benda kecil-kecil. Sekarang ada teori yang mengatakan mungkin ada sebuah lagi planet, dipanggil sebagai Planet 9. Planet 9 tapi tak jumpa lagi. Teori mengatakan mungkin ada sebuah planet 4 kali lebih besar daripada bumi, berada di belakang, jauh kat belakang, tapi disebabkan terlampau jauh, terlampau kelam, kita tak tahu mana dia berada. Kita boleh agak dia ada kat situ, tapi tak jumpa. Jadi kalau ada, kita jumpalah. Macam mana kita tak tahu dia jumpa, kena ambil gambar lah. Ambil gambar dekat kawasan langit yang kita target, kita kira-kira mungkin dia ada kat situ. Jadi VRO ni akan ambil gambar 5 hari, ulang balik. 5 hari, ulang balik. Jadi setiap 5 hari tu kita akan nampak benda tu mungkin bergerak sikit. Yang itu penemuan-penemuan planet yang dijumpa sekarang ni. Macam mana dia tahu ada benda kecil kat situ, asteroid ke, komet baru ke, kita nampak dia bergerak sikit. Daripada hari ke hari. Okay. Ni penting. Okay. Jadi yang best tu adalah maklumat yang dia kongsi tu, dia akan ada alert, kan dia macam guna Twitter ke SMS ke kan. Bintang meletup, tu dapat mesej contoh dia. Kita kaji gambar dia, okey. Jadi itu penting pasal apa? Dunia sekarang ni seperti saya sebut tadi, bila dah ada VRO ni, gambar yang dia rakam tu begitu banyak, 30 petabyte. Satu malam tu berapa terabyte, 30 terabyte contohnya, banyak setiap malam. Data tu bukan seorang boleh kaji benda tu. Dia kena ramai-ramai. Jadi apa yang dia akan buat, data ni bila dia dah kumpul, setelah saya tak ingat berapa lama dia dah ambil gambar, dia akan lepaskan kepada public. Jadi kita semua ni berpeluang untuk download mana-mana bahagian langit yang kita nak kaji, untuk mengkaji benda-benda kat langit tu.
Kita berpeluang. Jadi maknanya sekarang ni kita tidak perlu kita tengok kat langit. Ada orang dah tolong tengok kan, jadi orang tu minta tolong kita untuk kaji gambar yang direkam tu ada tak benda-benda kat dalam tu. Dah sampai tak macam tu. Yang ni kita panggil sebagai dunia big data astronomy. Di mana kita ada banyak sangat data tapi tak ramai orang yang kaji, tak ramai orang yang mampu nak kaji. Jadi dia riliskan, dia lepaskan maklumat data, raw data tu untuk siapa-siapa yang nak mengkajinya. Contoh macam Dr. Adlika yang kaji black hole kan. Dia bukan duduk kat teropong tengok black hole tu. Dia ada kaji daripada data yang dikumpul pada tahun 2015 kot, saya tak ingat. Lebih kurang tu data lama kan, dia kaji macam tu. Jadi maknanya dia dah berubah dunia astronomi kan. Jadi maknanya bukan setakat kita duduk dekat belakang teropong nak tengok, itu memanglah itu sebagai permulaan. Tapi kita kena ingat dunia astronomi sekarang ni bila dah ada balai cerap yang lebih canggih, peralatan yang canggih, sistem komputer canggih, cara kita mencerap langit tu dah berubah sikit. Trend kita tu dah berubah sikit. Jadi seharusnya kita ambil tahu benda-benda macam ni supaya nanti kita tidak ketinggalan. Kita tidak ketinggalan, orang dah banyak maju kan. Kita daripada dulu memanglah zaman-zaman dulu ada balai cerap, Al-Ulugh Beg semua tu memang bagus. Tapi sekarang ni kita kena belajar juga benda-benda macam ni supaya kita tidak ketinggalan. Sayang orang dah bagi maklumat, data kita tak nak kaji. Kan kita kata tak payahlah kaji ni, orang punya kan tak boleh percaya lah, contoh macam tu kan. Tak boleh, pasal benda ni semua orang dah boleh dapat akses. Jadi kita boleh kaji bersama-sama, insya-Allah ya. Jadi itulah sedikit banyak saya dapat kongsikan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan semua yang ada kat sini, saya nampak ada banyak soalan kat sini, boleh dapat sedikit sebanyak idea balai cerap yang ada kat dunia. Saya tak cerita semua, adalah cerita 2-3 je. Nak menceritakan teknologinya dan nak menceritakan hala tuju dia kan. Jadi lepas ni balai cerap yang ada kat Malaysia ni, kita facility dah ada, tapi mungkin kita boleh upgradekan daripada segi kajian dia macam mana. Kita nak kaji, kita dah ada alat, dah ada, semua dah ada kan, tapi kajian apa kita nak cuba fokus? Kita fokus yang tu lah. Nak fokus semua memang tak terlarat. Kan? Kita fokuskan benda yang kita rasa dapat sumbang dalam dunia ilmu falak ataupun dunia astronomi, insyaAllah. Okey, jadi itu saja. Jadi mungkin kita boleh, macam mana Ustaz? Kita boleh ada apa-apa soalan tak kepada ni? Okey. Ni kemik dia. Okey, terima kasih kepada Cik Syahrin di atas pembentangan yang begitu menarik. Jadi kita telah bersiaran selama 1 jam 39 minit. Jadi di sini kita ada beberapa soalan yang kita dapati daripada penonton. Iaitu yang pertama, beza Cik Syahrin. Okey. Apakah beza balai cerap di rumah dengan balai cerap profesional? Jadi mungkinlah penonton ni dia nak bina balai cerap dia sendiri kat rumah ke, contohlah. Jadi apakah beza balai cerap yang di rumah dengan balai cerap profesional yang ada kat luar-luar ni? Okay, silakan Syahrin. Secara asasnya balai cerap ni dia tidak orang kata tidak banyak perbezaan daripada segi cara kerja. Cara kerja kan. Dia daripada segi komponen, dia kena ada teleskop, dia kena ada alat merakam gambar, kamera. Kemudian dia ada alat mengawal mengawal pergerakan teleskop menggunakan software yang ada kan. Kemudian daripada gambar data yang dikumpul tu nak proses dia macam mana. Jadi dia sebenarnya sama je. Cuma sama je dia punya ni. Cuma antara perbezaan tu daripada segi satu, balai cerap profesional tu teleskopnya saiz yang lebih besar, kamera yang lebih kamera yang lebih lagi bagus kan, lagi bagus dia punya data dia. Okay, kemudian daripada sudut cara dia nak kawal balai cerap profesional, kadang-kadang dia boleh duduk rumah je kontrol balai cerap tu, mungkin dekat Hawaii contoh dia kan, tapi daripada rumah dia on internet dia boleh kontrol. Yang kat rumah ni susah lah kalau saya nak buat kontrol ni, melainkan masuk dalam Zoom ke benda boleh kontrol lah kan, tapi taklah canggih macam yang sana kan. Jadi dia punya yang penting tu di sini cara kerja tu sama. Yang banyak membezakan daripada segi peralatan kan? Dan juga mungkin daripada segi bukan sekat peralatan saja, ialah apa yang dirakam.
Contoh balai cerap rumah ni, dia hanya fokus kepada rakaman cahaya, pengumpulan cahaya nampak. Okay, cahaya yang kita boleh nampak dengan ni lah, cahaya spektrum kita. Tapi dengan balai cerap dekat yang luar-luar ni, kadang-kadang dia tak tengok cahaya nampak. Dia guna infrared, contoh dia cahaya gamma ray, ultraviolet, yang cahaya yang kita tak nampak dengan mata tapi sebenarnya ada, datang daripada langit. Jadi itu fokus kajian diorang dekat sana. Yang kat rumah ni yang biasa-biasa je, ambil gambar macam biasa-biasa lah. Jadi mungkin itulah sikit sebanyak lah kot daripada segi betul. Jadi maknanya kalau kita ada balai cerap kat rumah, kita boleh dapat idea bagaimanakah ahli profesional buat kerja, kan. Dan sebenarnya kita boleh contribute daripada segi sains astronomi tu menggunakan balai cerap yang ada kat rumah ni. Boleh, kita tak ada masalah. Teropong kita mungkin kecil, kita fokus kepada fenomena yang sesuai dengan alat kita. Jangan duk berangan teropong kecil nak cari black hole contoh dia, memang tak jumpa lah, kan. Tapi kita fokus kepada benda yang kita boleh kaji, yang kita boleh sumbang. Okay? Jadi itu yang penting lah dia punya tu lah lebih kurang ni, insyaAllah. Okay, soalan terakhir Cik Syahrir. Sebelum kita tutup pembincangan kita pada hari ini, iaitu ada satu soalan daripada penonton juga, apakah persediaan dunia falak sendiri dalam era balai cerap moden ni. Jadi pada pandangan Cik Syahrir sendirilah, pengalaman Cik Syahrir kan, apakah persediaan dunia falak sendiri dalam era balai cerap moden? Terima kasih. Kalau kita tengok kan, dulu cerapan hanya visual. Tengoklah. Teleskop tengok kan. Lepas tu kita catat. Kemudian masuk era kamera. Pasang kamera kat teleskop, ambil gambar. Kan? Jadi dah ada alat. Jadi bila dah masuk zaman komputer, kita boleh gabungkan komputer dengan teleskop. Kita boleh halakan ke tempat-tempat yang kita susah nak cari secara manual contoh dia. Dan jadi kita gabungkan dengan komputer. Dia dah ada gabungan antara bahagian teknologi IT, software-software ni dengan teleskop. Kan? Lepas tu sekarang ni kita boleh sewa teleskop secara online. Contoh macam saya tak cerita kat sini, ada teleskop dekat Australia yang kita boleh sewa teleskop. Banyak teleskop kat sana kita boleh sewa. Kita bayarlah 1 jam $40 ke benda ke. Dia macam prepaid lah, kita potong point tu. Sewa teleskop tu, kita tak ada teleskop kat rumah tapi dia ada teleskop kat sana, kita sewa, kita nak ambil gambar apa. Jadi teleskop tu dekat Australia, kita dekat Malaysia. Ambil gambar tu kita punya. Kan. Jadi dia maknanya kita dah ada, kita tak perlu tahu sangat guna teleskop, tapi kita kena tahu macam mana nak akses maklumat dekat online, kumpul dan kita proses gambar. Kan? Jadi bila dah masuk, itu maknanya itu bila dah masuk era internet dah okey semualah, tak ada masalah. Bila sekarang ni banyak teleskop, survey teleskop yang tadi dah yang meninjau benda kat langit. Jadi banyak gambar-gambar tu memang dia orang dah rakamkan. Dia dah tolong ambil gambar untuk kita. Banyak gambar dia direkam. Jadi sekarang ni gambar tu yang kita kena study. Gambar yang direkam oleh teleskop tu kita kena download dan kita kena study. Jadi study gambar tu memerlukan kepakaran daripada segi perkomputeran. Kita daripada segi nak proses gambar, nak download, coding kan, kalau kita buat coding ke apa benda ke, macam mana daripada gambar tu kita masukkan dalam software yang kita buat coding tu, kita boleh extract maklumat daripada gambar tu, nak menunjukkan ini mungkin planet, ni mungkin meteor, contoh macam tu lah kan. Jadi pasal data tu, orang gambar tu dah direkam oleh orang lain. Kita download, kita study gambar kita rakam tu. Jadi cara kita study tu guna software, buat coding, benda-benda macam tu. Jadi kita tak boleh lagi daripada segi gabungan teknologi perkomputeran, skill. Macam itu sebabnya bila sebut big data astronomy ni, kena ada satu skill coding skill, buat coding komputer di kalangan komuniti astronomi supaya kita tak tertinggal jauh. Orang dah bagi data, kita tak reti buat coding, banyak kita terlepas peluang untuk buat penemuan-penemuan terbaru. Jadi sekurang-kurangnya kena belajar sikit. Kan, bukan tak belajar sikit pun at least kita ambil tahu, kena guna ni kan.
Jadi dia dah banyak, dia dah bergabung lah. Dia dah macam astronomi, software, programming contoh dia, akan nak proses gambar, dah banyak dah cantum macam tu kan. Jadi bila dah cantum macam tu, itulah era yang kita duduk sekarang ni kan. Jadi tidak boleh lagi kalau tak follow kita rugi. Kita sekurang-kurangnya kena ambil tahu. Kalau kita tak berkemampuan untuk betul-betul masuk kan, contohlah dah tua, tak malas nak coding contoh kan, tak apalah, tak kisahlah kan. Tapi kita dapat idea, kalau nak macam ni kena guna macam ni, Jadi at least kita boleh memberi panduan kepada grup-grup yang muda-muda ni, ahli-ahli falak yang muda ni, boleh cuba sumbang dalam bidang macam tu. Kan? Jadi dah luas sangat dah, memang terlampau luas sangat. Itu dah dia, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Cik Syahrin atas pembentangan pada hari ini yang kita rasa sangat menarik. Jadi daripada pembentangan Cik Syahrin tadi, sikit sebanyak kita tahulah ya tentang apa fungsi boleh carab kat dalam dunia falak kita, dan juga apakah sejarah-sejarah balik cerap yang telah berlaku kat seluruh dunia ni. Okey, jadi terima kasih banyak Cik Syahrin di atas pembentangan tersebut. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam webinar yang akan dianjurkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di lain masa. InsyaAllah kita akan datang lagi dengan tajuk lebih menarik dan jaga SOP kita sepanjang PKPB. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Broadcast.